Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Rangkaian Jalan Raya Sarawak Sabah SSLR Lebuh Raya Persisir Utara serta lapangan terbang baharu lawas antara projek mega diberi tumpuan oleh kerajaan tahun ini untuk penduduk di utara negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek SSLR fasa pertama di lawas sudah bermula dan akan diteruskan pembinaannya menjadikan perjalanan dari Miri ke Limbang dan terus ke lawas sehingga ke negeri Sabah tanpa melalui negara jiran Brunei Darussalam. Kita akan memberi fokus pada beberapa projek. Yang pertama, projek Sarawak Link Road itu yang sudah bermula fasa pertama dan ini akan kita teruskan. Kedua, the Northern Coastal Highway. Northern Coastal Highway daripada Miri melalui Brunei terus ke Limbang, ke Lawas dan ke Sabah akan kita laksanakan insya-Allah dalam tahun ini. Ketiganya, kita juga merancang untuk memulakan pelaksanaan fasa pertama untuk projek lapangan terbang lawas ini. Fasa pertama ini melibatkan kerja-kerja tanah. Beliau menyatakan demikian kepada media pada pertandingan Mega GP Joran di tebingan Sungai Kampung Datuk Kuala Lawas. Selain tumpuan 3 projek Mega tersebut, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu ada beberapa lagi projek akan dilaksanakan. Antaranya naik taraf sistem grid di bahagian Limbang bagi meningkatkan kapasiti keperluan bekalan elektrik di Limbang dan Lawas, meningkatkan kapasiti bekalan air bersih bagi keperluan penduduk Lawas khususnya, serta meningkatkan capaian internet melalui pembinaan menara telekomunikasi. Program Jualan Rahmah Bergerak dalam Parlimen P218 Sibuti dicadang diadakan sekurang-kurangnya 2 kali sebulan bagi menjangkau pengguna di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Kesihatan yang juga ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukan Isman Awang Sawni berkata, dengan menganjurkan program sedemikian di lokasi luar bandar seperti kawasan Dun Berkenuh dan Dun Lambir membantu pengguna untuk terus mendapatkan barangan keperluan mereka. Beliau juga menambah program ini memberi peluang kepada golongan sasar khasnya B40 mendapatkan barangan keperluan asas dengan harga murah dari harga pasaran. Juga kita bercadang akan menjalankan sekurang-kurangnya 2 kali jualan rahmah bergerak di dalam Parlimen Sibuti lah, yang meliputi Dun Berkenuh dan juga Dun Lambir. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program Jualan Rahmah Bergerak bagi Parlimen P218 Sibuti di Gelangan Futsal Taman Jelita of Taman Tuanku Miri. Sebanyak 14 jenis barangan keperluan asas termasuk beras, telur, tepung gandum, gula, roti yang dijual dengan harga murah terus kepada pengguna dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Miri serta pasaraya terpilih. Jelas beliau, inisiatif ini berlandaskan konsep madani yang bertujuan meringankan kos sara hidup rakyat. Turut hadir pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin dan Timbalan Datuk Bandar Miri, Kaunselor Arifin Muhammad. Lebih banyak persatuan, kelab atau pertubuhan bukan kerajaan diseru tampil bagi melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat mereka bagi membantu golongan yang memerlukan, khususnya menjelang sambutan perayaan seperti Tahun Baru Cina. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yew, menerusi program sedemikian dapat menyemai sikap prihatin dan harmoni dalam kalangan masyarakat. Justru ia juga dapat memberi peluang kepada golongan memerlukan merasai kehangatan suasana musim perayaan.
Beliau berucap dalam program majlis makan tengah hari bersama warga Mas di Miri Home for the Aged, Jalan G4 Miri. Selain Kelab Sosial Miri FM, 6 persatuan lain turut terlibat adalah Miri Love Association, Sishan Lions Club, Sun Shang Li Trading Miri Sdn Bhd, Judith Manufacturing Sdn Bhd, L Dance Art Studio dan Entertainment Dance Miri Chow and Association Youth Team. Pelbagai aktiviti diadakan sempena majlis tersebut seperti pengagihan buah limau mandarin, beras, biskut dan persembahan tarian singa serta acara memotong kek hari jadi. Dengan penganjuran dan kehadiran pihak persatuan, kelab serta NGO sedikit sebanyak telah memberi keceriaan kepada penghuni di rumah orang tua berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Ani Jana optimis kawasan Ngemah akan terus membangun dari semasa ke semasa. Pelbagai pembangunan infrastruktur akan dilaksanakan antaranya melalui projek transformasi luar bandar RTP. Untuk tahun 2024 kita telah menghantar senarai pemohon. Kalau tak silap saya berjumlah 43 jenis projek RTP bernilai 5 juta. Jadi mungkin dalam bulan 3, bulan 4 akan ada kelulusan daripada EPU nanti untuk projek yang kita hantar itu. Beliau berkata demikian pada majlis pemimpin bersama rakyat di rumah Michael Jarau, Nangat Dap, Kenawit. Pada majlis itu, beliau turut merasmikan projek RTP yang telah siap dilaksana di rumah panjang berkenaan iaitu pembinaan parit di sekeliling rumah serta baik pulih dinding. Projek tersebut melibatkan peruntukan RM130,000. Sementara itu, jalan baru menghubungkan Nangat Dap telah siap dan mula diguna orang ramai sejak Disember lepas. Jalan raya berturap bernilai RM42 juta itu memberi manfaat kepada penduduk, guru serta pelajar dari beberapa sekolah di Nangat Dap. Anyik berharap sebuah klinik kesihatan dapat disediakan di Nangat Dap memandangkan kawasan itu telah mempunyai infrastruktur jalan raya, bekalan elektrik 24 jam serta bekalan air bersih. Jalinan ukhuwah yang kukuh di antara persatuan alumni dan sekolah dapat membantu dalam penyediaan dana untuk menambah baik prasarana sekolah. Menurut Ahli Parlimen Selangau, Edwin Banta, ahli-ahli persatuan alumni merupakan aset kepada sekolah kerana mereka boleh menyumbang kembali kepada sekolah. Katanya para alumni hendaklah sentiasa ingat untuk menyumbang kepada sekolah lama mereka sebagai tanda mengenang jasa kepada institusi tempat mereka menimba ilmu suatu ketika dahulu. Saya yakin dengan adanya majlis alumni ini, fungsi alumni ini dapat digunakan secara optimum dengan menjalinkan kerjasama J&J dengan syarikat swasta dan memacu hubungan positif demi kemajuan sekolah. Beliau berucap pada majlis perasmian alumni Sekolah Kebangsaan St. Matthews, Kuau di Sibu. Pada majlis itu, Edwin turut mengumumkan geran projek kecil luar bandar berjumlah RM25,000 untuk persatuan ibu bapa dan guru sekolah berkenaan. Anak kepada pengasas sekolah tersebut, Meja Besara Alexander Kade, Datuk Paran juga menyatakan komitmen untuk menyumbang RM50,000 kepada SK St. Matthew. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Sagara, Palestin pasti merdeka.